A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Nu'man Hadi bin Jamal dalam rancangan 5 minit je. InsyaAllah pada hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah topik yang mungkin ada yang pernah dengar, iaitu wakaf dosa. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ramai pada hari ini sudah lebih mendengar dan memahami dengan istilah wakaf, di mana wakaf ini adalah kita mewakafkan harta kita supaya kita mendapat pahala yang berterusan walaupun kita telah meninggal. Tapi ada juga yang dikatakan sebagai wakaf dosa, di mana dosa yang kita buat tu walaupun kita dah meninggal tetapi kita terus mendapat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang paling kita seram, tuan-tuan dan puan-puan. Dosa berterusan ni kita baca dulu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud barang siapa yang mengajak manusia ke arah kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala sebagaimana pahala-pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangkan pahala mereka yang mencontohinya itu sedikit pun. Sambungan lagi. Barang siapa yang mengajak ke arah keburukan, maka ia memperoleh dosa sebagaimana dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangkan dosa-dosa mereka yang mencontohinya itu sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Sadaqah Rasulullah. Berdasarkan hadis ini jelas menyatakan tentang dosa pun boleh jadi wakaf. Jadi mungkin saya kongsikan di sini ada 5 saluran wakaf dosa yang berpotensi untuk berlaku. Iaitu yang pertama adalah anak dan isteri kita. Tuan-tuan dan puan-puan, anak dan isteri kita akan selalu mengikuti apa yang kita lakukan. Kalau kita ni jenis suka marah, anak dan isteri kita mungkin akan jadi orang yang suka marah. Kalau kita ni suka pukul orang, maka anak dan isteri pun akan ikut kita. Kalau kita ni suka tinggal solat, anak dan isteri kita juga akan suka tinggal solat. Jadi adakah kita nak turun-temurun berketurunan, 7 keturunan semua melakukan dosa disebabkan amalan kita? Mesti kita tak nak. Yang kedua, rakan-rakan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada rakan-rakan di tempat kerja, di sekolah dan sebagainya. Kadang-kadang kita tidak sedar ada rakan-rakan yang mengikuti kita. Dia tengok kita pakai beg tu, dia nak pakai beg tu. Tengok kita pakai kasut tu, dia nak pakai kasut itu. Tak apa, tu perkara harus. Tapi kalau perkara yang dosa, dia tengok kita mencuri. Ini mungkin untuk rakan-rakan di sekolah menengah dan sebagainya, nampak kawan mencuri, kita pun nak mencuri jugalah. Tak boleh. Nanti tu yang akibatnya dia menjadi wakaf dosa. Dan yang ketiga, anak murid. Bagi guru-guru, guru-guru di luar sana, para pensyarah, anak murid ini akan mengikuti apa yang kita ajarkan. Kita ajar mereka perkara-perkara berkenaan dengan subjek akademik kita. Tapi kadang-kadang kita tak sedar, bila kita nak buat lawak dan sebagainya, kita buat lawak perkara-perkara yang tak baik, maka anak murid kita sebenarnya ikut dengan apa yang kita sampaikan. Jadi perlu berhati-hati dalam kita menyampaikan ilmu supaya kita tidak menyampaikan dosa sekaligus. Dan yang keempat, netizen. Netizen. Ini yang berlaku pada hari ini, wakaf dosa banyak. Kita sebarkan fitnah, kemudian fitnah itu disalurkan, diteruskan, disebarkan, dikongsikan berjuta-juta. Saya tak tahulah berapa banyak dosa yang kita ada kalau betul-betul fitnah itu. Jadi kalau selain daripada fitnah, mungkin celaan dan sebagainya, ia menjadi wakaf dosa buat kita. Dan yang terakhir adalah masyarakat secara umum, yang ini berada di mana-mana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya di sini, dalam kita melakukan sesuatu perkara, kita perlu berhati-hati supaya tak nak ada orang yang ikut kita. Kalau ada orang yang ikut kita, kita rasa itu daripada sebab kita yang buat. Kita timbulkanlah rasa tanggungjawab pada diri kita untuk kita nak betulkan kesalahannya. Seperti anak kita, isteri kita, rakan-rakan kita, anak murid kita, netizen di social media. Mungkin kita pernah buat salah, kita pernah buat statement yang salah, minta maaf, supaya ia tidak menjadi wakaf dosa untuk kita. Dan kemudian yang terakhir, pada masyarakat umum. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Hidupkanlah amalan berwakaf. Amalan wakaf adalah perkara yang dapat menyelamatkan kita di alam kubur, di alam akhirat, insyaAllah. Tetapi jauhilah daripada melakukan wakaf dosa. InsyaAllah yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama membina masyarakat.